Okey, so asid karboksilik siri homolog yang keempat. Okey, asid karboksilik adalah bukan hidrokarbon sebab asid karboksilik mengandungi selain mengandungi karbon dan hidrogen, asid karboksilik mengandungi juga oksigen. Okey, dia ada karbon, hidrogen dan oksigen. Jadi asid karboksilik bukan hidrokarbon. Okey, kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik kita panggil sebagai karboksil. Okey, COOH. Okey, karboksil dash COOH. Okey, dan kumpulan karboksil ni, kumpulan berfungsi ni akan menentukan bagaimana tindak balas kimia dia berlaku. Sama macam alkena dan juga alkohol. Okey, tindak balas kimia tu akan berlaku pada kumpulan berfungsi. Okey, apa formula AMP bagi asid karboksilik? Okey, untuk asid karboksilik, formula AMP-nya adalah CnH2n tambah 1 COOH, di mana N mesti bermula daripada kosong. 1, 2 dan seterusnya. Maksudnya walaupun dia tak ada karbon, okey, dia tak ada karbon, dia still lagi ada N, ada, kalau dia tak ada N tu nilai dia kosong, still lagi ada COOH kat belakang ni. Okey, contoh kalau saya kata N bermula daripada kosong, maksudnya ahli pertama dia N sama dengan kosong, jadi dia akan jadi C kosong, H 2 kali kosong, kosong tambah 1 ada 1 H, kemudian dia ada COOH. Okey, ini ada satu karbon lah. Okey, ini memang dah ada satu karbon, wajib ada satu karbon sebab tu N dia bermula dari kosong. Okey, dan untuk satu karbon macam biasa met. Okey, dan ini adalah asid karboksilik. So metan. Metan ni maksudnya daripada alkana lah kan. Alkana, metan. Okey, hujungnya kita letak oik, metanoik. Okey, dan ini adalah asid. Jadi kita tambah di depan asid metanoik. Okey, untuk satu karbon asid metanoik. Okey, kita teruskan. Untuk penamaan asid karboksilik. Okey, sebelum ni kita belajar untuk menomborkan karbon. Okey, mana karbon yang mengandungi kumpulan berfungsi, kita bagi karbon tu nombornya lebih kecil. Okey, bagi asid karboksilik, macam biasa juga, rantai karbon terpanjang mesti termasuk kumpulan karboksil. Okey, nombor karbon rantai terpanjang, karbon dalam kumpulan karboksil sentiasa nombor 1. Maksudnya kalau ada cabang metil ke, ada etil ke, okey, COOH ni mesti karbon nombor 1. Okey, contoh kat bawah ni CH3, CH2, CH, ada metil, CH3, kemudian ada COOH. Okey, dan dia kata karbon yang mengandungi karboksil mesti karbon nombor 1. So ini mesti nombor 1. Okey, ini mesti 1, ini jadi 2, 3, 4. So di sini ada 4 karbon, so namanya butanoik. Okey, dan ada metil pada karbon kedua, so 2 sengkang metil. Jauh pula. 2 sengkang metil butanoik, saya tulis semula. Okey, nama dia butanoik. Okey, 2 sengkang metil butanoik, dan dia adalah asid. So kita boleh tambah asid kat depan lah. Asid 2 sengkang metil butanoik. Okey, so asid butanoik. Kita pergi tengok contoh lain. Kalau saya bagi contoh lain, tak nak bergerak dah. Okey, saya bagi contoh lain. CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, COOH. Okey, yang ni tak nampak ikatan, tapi kita tahu ini adalah condensed formula struktur ringkas dia kan. Jadi kita nomborkan karbon. So nombor karbon yang ada karboksil mesti karbon nombor 1. So ini karbon nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nama dia adalah asid. Okey, ada 6 karbon, metil pada karbon keempat. So asid 4 sengkang metil heksanoik. Okey, asid 4 metil heksanoik. Okey, itu cara untuk menamakan asid karboksilik. So ingat, kumpulan berfungsinya adalah karboksil. Okey, dan kumpulan karboksil mesti karbon nombor 1.
Okey, so ini tadi yang saya bagi formula AMP dia tadi adalah CnH2n, CnH2n tambah 1, COOH dan N bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya lah. Okey, so ini bila N dia 1 namanya metanoic acid, asid metanoik. N2, N1 ni kena hati-hati kadang-kadang kita kata N1 satu karbon, tak. Okey, untuk karboksilik N1 N sama dengan 1 maksudnya dia adalah ahli kedua. Okey, so etanoic acid, propanoik, butanoik, pentanoik. Ini bahasa Inggeris lah, kalau bahasa Melayu asid kat depan. Okey, kita teruskan. Okey, so ini silap macam mana nak terbalikkan. Sorry, patah balik. Okey, ini macam mana kita nak lukis struktur dia. Okey, struktur bagi asid etanoik, asid metanoik contohnya C double bond O H. Ini adalah COOH lah sebenarnya. Okey, yang kita panggil karboksil COOH tu sebenarnya struktur dia C double bond OH. Okey, ini satu karbon. Kalau dua karbon maksudnya untuk etanoik CH3 COOH, C double bond OH. Okey, ini adalah kumpulan berfungsi dia karboksil. Okey, untuk propanoik 3 karbon, 1 2 3. Okey, karbon yang ni kita letak dulu karboksil. So yang lain ni adalah hidrogen. 1 2 3 4 5. Okey, so ini adalah propanoik dan seterusnya lah. Okey, so ini macam mana nak lukis strukturnya. Ada sedikit info dia bagi tahu kat sini. Metanoic acid, asid metanoik ni paling asid karboksilik yang paling asas. Okey, dan juga boleh didapati dalam semut punya bendali badan dia. So semut, kalau kamu terpicit semut, mungkin kamu akan rasa macam masam sikit lah. Okey, dia ada asid. Okey, jangan pula pergi cari semut, kau picit semut tu. Jangan Okey, so untuk sifat fizik asid karboksilik, untuk sifat fiziknya GC molekulnya adalah GC molekul relatif yang rendah. Okey, dan juga tidak berwarna pada suhu bilik. Untuk GC molekul yang rendah, maksudnya daripada metanoik, etanoik, tu biasanya tidak, dia adalah larutan tak berwarna. Okey, untuk yang karbon yang 1 2 0, karbon yang 1 2 3 4 5 6 yang biasa tu adalah tidak berwarna pada suhu bilik, dia larutan. Okey, tapi untuk GC molekul yang lebih besar, maksudnya lebih daripada 10 karbon, okey, dia dalam bentuk pepejal, bentuk pepejal yang macam lilin, wax like solid lah. Okey, dia macam lilin. Okey, dan berbau sengit ataupun berbau cuka. Bau dia macam, kalau bahasa Inggeris kita boleh jawab sharp smell ataupun vinegar smell. Kalau bahasa Melayu kita sebut berbau cuka atau berbau tajam, bau kuat. Berbau tajam tu alkohol, berbau cuka lah. Okey, untuk ketelarutan, untuk karbon kurang daripada 4, dia kata sangat larut dalam air. Okey, tetapi untuk lebih daripada 5 karbon, ketelarutannya akan berkurang. Okey, untuk lebih daripada 5 karbon, ketelarutan berkurang. Makin lama makin susah nak larut. Okey, kita tengok kenapa yang dia kata makin susah nak larut. Saya lukis sikit. Kalau susah nak larut, okey, C double bond OH. Okey, yang boleh larut dalam air adalah bahagian ini. So bila karbon dia makin panjang, macam alkohol dulu, bila karbon makin panjang maksudnya kumpulan alkil dia makin besar. Kumpulan alkil tu yang tak larut air. Okey, contohnya ni ada CH2, 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 panjang kan. Okey, hujung sekali CH3. Bila karbon kumpulan alkil ni makin panjang, ini kumpulan yang tak larut air. Tak larut air. So bila tak larut air ni yang makin panjang, maksudnya asid karboksilik tu makin susah nak larut air. Sebab bahagian larut air hanya yang ini, larut air. Okey, nanti kita belajar lebih lanjut lah kat bahagian ni. Okey, so yang biasa kita guna, asid karboksilik yang biasa kita guna adalah cuka ataupun kita panggil asid etanoik. Okey, asid etanoik ini yang paling biasalah, etanoik acid. Dan asid etanoik ini sifatnya adalah liquid at room temperature, larutan pada suhu bilik. Kemudian dia colorless, maksudnya larutan tak berwarna.
pungent odor. Ni lah berbau sengit tadi, berbau seperti cuka, pungent odor atau berbau sengit, berbau cuka. Okey, untuk asid karboksilik ni dia kata soluble in water for the first 5 member lah. Etanoid dia larut. Okey, yang dalam kurungan ni sebenarnya nak cerita pasal karboksilik asid. First 5 member maksudnya daripada 0, 1, 2, 3, 4 sampai n sama dengan 4 dia larut dalam air. So soluble due to the presence of hydroxyl group. Okey, kan kita tahu C double bond O, OH. OH ni yang menyebabkan dia larut. Okay, members of with 6 or above carbon atoms are insoluble in water, tak larut air. Untuk etanoid, boiling point dia adalah 118 darjah. Okay, higher than ethane, boiling point dia lagi tinggi berbanding ethana dan ethanol. Okay, takat didihnya lebih tinggi berbanding ethana dengan ethanol. Kenapa? Dia kata going down the homologous series carboxylic acid, relative molecular mass increase. Okay, so that the boiling point increases. Okay, so kita tahu kalau COOH ni karboksilik. Contohlah CH3, CH2, 3 karbon. Ini adalah propanoid. Okey, ini propana, CH3, CH2, CH3. Okey, kalau kita tambahkan jisim molekul relatif dia, okey, propanoid ni jisim molekul relatif dia lagi tinggi. So makin tinggi jisim molekul relatif, and then kita tengok saiz dia pun makin besar. Okey, and then daya tarikan van der Waals dia makin kuat, makin banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. So takat didih ni makin tinggilah. Okey, itu sifat fizik. Okey, sifat kimia asid karboksilik. Sifat kimia asid karboksilik, sebab asid karboksilik nama pun asid, jadi dia mempunyai sifat-sifat seperti asid lah. So dulu waktu tingkatan 4 kita belajar asid bertindak balas dengan logam. So logam tambah asid akan dapat garam dan gas hidrogen. Base ataupun logam oksida ini atau logam oksida, okey, bertindak balas dengan asid, tambah asid akan dapat garam dan air. Kemudian logam karbonat campur dengan asid akan dapat garam, air dan karbon dioksida. Okey, ini yang paling barulah. Okey, bila asid karboksilik kita tambahkan dalam alkohol, kita akan dapat ester dan air. Okey, dan tindak balas ni kita panggil sebagai pengesteran. Okey, pengesteran ataupun pembuatan ester. Okay, so ini adalah tindak balas yang akan berlaku, tindak balas kimia yang berlaku pada asid karboksilik. Okay, so contoh kalau saya ada metanoid, etanoid. So siapa ingat lagi dia punya persamaan pengayonan asid etanoid. Persamaan pengayonan asid etanoid. Okey, so bagi jawapan yang itu dulu. Apakah persamaan pengayonan asid etanoid?